Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Muniyatul Musalli pada halaman 22, baris yang ke-10 dibilangkan daripada bawah. Kita ambil kembali pada masalah pertemuan kita yang lalu ada sedikit terlekat. Jadi kita ulang kembali di halaman 22, baris yang ke-10 bilang daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, maka manakala diperoleh, apabila cukup segala syarat Jumaat, segala syarat-syarat solat Jumaat, manakala diperoleh, maka sahlah Jumaatnya Jumaat bagi satu-satu jamaah tadi. Maka sahlah Jumaatnya manakala cukup ataupun sempurna segala syarat-syarat Jumaat. Syarat-syarat sah bagi Jumaat. Apakah syarat-syarat sah bagi Jumaat yang terdahulu? Iaitulah mestilah yang mendirikan Jumaat ni daripada kalangan orang yang akil, daripada kalangan orang yang berakal, tidak gila. Lagi pula syaratnya mestilah yang mendirikan Jumaat ni iaitulah mereka-mereka yang balik, yang sampai umur. Lagi pula merdeka orang tersebut, bukan hamba sahaya. Lagi mustautin, iaitulah maknanya dia cita dalam hatinya bahawa nak mati bertanah air, nak berkuburan, maknanya di tempat tersebut. Itu dia panggil mustautin. Maka semua ni merupakan syarat sah bagi Jumaat. Ketika mana kita solat Jumaat,
mestilah berjamaah. Hal keadaan jamaah dalam mazhab kita Imam Syafi'i mestilah terdiri daripada 40 orang. 40 orang tu mesti pula yang lelaki. Mesti lelaki. Maknanya kalau perempuan solat sah, cuma tak dibilangkan dengan dia, tak dikira dalam 40 di perempuan tadi. Mesti laki-laki yang berakal, yang sampai umur, yang merdeka, yang mustautin, serta maknanya sembahyang orang yang nak dibilangkan 40 ni sembahyang dia sah. Bukan daripada kalangan seseorang yang baca tak pandai, yang baca tak kena, Fatihah dia tak kena, Fatihah dia tak betul. Maka hak tu tak masuk dalam kata 40. Kerana apa? Kerana solat dia tu pun tak sah dah. Kerana apa tak sah? Kerana bacaan rukunnya tak kena sebagaimana yang dikehendaki. Tu syarat-syarat sah bagi sembahyang Jumaat. Tu yang terdahulu. Kemudian kata pengarang, maka manakala diperoleh, muka surat 22 baris yang ke-10 bilang daripada bawah. Maka manakala diperoleh, didapati ataupun sempurna segala syarat sah Jumaat itu, bila mana cukup sempurna dah segala syarat-syarat sah bagi Jumaat, maka sahlah Jumaatnya. Sahlah Jumaat. Sahlah Jumaat yang kita buat tadi, yang kita dirikan tadi, di satu-satu masjid tadi, di satu-satu tempat tadi. Maka manakala sah Jumaat kita, tak kala sempurna segala syarat-syaratnya, maka manakala sahlah Jumaatnya, jangan lagi ia seseorang, jangan lagi iringkan, jangan lagi dia ikuti setelah daripada tu dengan zuhur, yakni dengan sembahyang zuhur. Bila iringkan tu, kemudian daripada Jumaat yang telah sah tadi, cukup syarat-syaratnya sah Jumaat, maka tak boleh lagi untuk kita hubungkan setelah daripada tu, ataupun perikutkan setelah daripada tu, ataupun kita buat setelah daripada Jumaat sah dah, kita pergi solat zuhur kembali, ataupun kita pergi solat zuhur pula. Tak boleh dah. Jangan lagi. Tak boleh. Dan tiada dituntut, tak disuruh, yakni tak diperintah lagi oleh agama kita, oleh syarak kita, oleh Allah dan Rasul, sembahyang zuhur. Sebab apa Allah tak perintah lagi kita sembahyang zuhur? Kerana Jumaat itu, sembahyang Jumaat hak kita dirikan tadi, ganti zuhur, yakni ganti bagi sembahyang zuhur. Ni kita duk bicara dalam masalah sembahyang Jumaat. Dulu duk cerita tentang kelebihan Jumaat. Ni nak cerita tentang pula syarat-syarat Jumaat. Maka manakala sah Jumaat, tak perlu lagi kita ulangi, iringi dengan sembahyang zuhur. Kerana apa tak perlu? Kerana agama kita tak tuntut, tak suruh, tak perintah dengan demikian yang tersebut. Sebab Jumaat yang kita dirikan sembahyang tersebut pada hari Jumaat 2 rakaat ni, tu adalah ganti bagi sembahyang zuhur yang 4 rakaat di hari-hari yang selain daripada hari Jumaat. Kerana tu tak disuruh, tak boleh lagi kita iringi dengan sembahyang zuhur. Manakala tak disuruh, maka tiada dituntut. Maka tiada dituntut di dalam satu waktu 2 fardu. Jumaat ni ganti daripada zuhur, tak dituntut lagi kita sembahyang zuhur. Sebab apa kita tak dituntut lagi sembahyang zuhur?
kerana tak dituntut, tak disuruh di dalam satu waktu kita mendirikan 2 fardu. Tak disuruh, tak diperintah. Maknanya Zuhur, Jumaat, ganti Zuhur dah. Telah ganti bagi sembahyang Zuhur. Hari lain, Isnin, Jumaat, Isnin, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, kita solat Zuhur. Tiba-tiba hari Jumaat, solat Jumaat. Solat Jumaat tu ialah ganti bagi Zuhur. Maka tak perlu lagi kita iringi dengan solat Zuhur. Kalau iringi dengan solat Zuhur, haram. Tak boleh, tak sah. Tak sah kita iringi lagi dengan solat Zuhur. Kerana solat maknanya tak dituntut dilakukan 2 fardu. Tak boleh. Dalam satu waktu buat 2 fardu. Jumaat sah dah, gi buat lagi Zuhur 2 fardu dalam satu waktu, iaitu waktu tengah hari tadi. Dalam satu waktu buat 2 fardu. Hak ni tak dituntut oleh syarak. Tetapi, yakni bahkan, tetapi dengan makna bahkan. Bahkan kalau buat solat Zuhur haram, yakni haram lagi tiada sah perbuatannya, perbuatan seseorang yang menunaikan solat Zuhur di dalam waktu tadi, di dalam dua waktu tadi. Tak boleh, haram, berdosa. Tiada dapat pahalanya, pahala perbuatan solat Zuhur setelah mana Jumaat sah dah, tak dapat pahala. Tetapi bahkan lagi berdosa ia seseorang yang solat Zuhur setelah mana Jumaat sah dah. Berdosa, tak boleh. Haram. Manakala haram, berdosalah. Kerana apa haram berdosa ni? Kerana tiada dikerjanya perbuatan tadi. Kerana tiada dikerjanya yang demikian itu, demikian 2 fardu, 2 fardu dalam satu waktu. Tak dikerjakan pada zaman Nabi SAW. Benda ni tak dibuat di zaman Nabi. Di zaman Rasulullah SAW, solat Zuhur, kemudian Jumaat pula, ataupun Jumaat kemudian solat Zuhur. Hak ni tak dibuat di zaman Nabi kita SAW. Kerana itulah perbuatan mengiringi. Buat Zuhur setelah mana Jumaat sah dah, itu perbuatan yang haram, berdosa. Buat tu pula tidak sah. Kerana tak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dibuat begitu. Dan tak dibuat juga perbuatan tersebut pada zaman segala khulafa ar-rasyidin. Tak dibuat juga di zaman khulafa ar-rasyidin. Di zaman maknanya pengganti-pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemerintahannya. Tak dibuat juga di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tak dibuat juga di zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tak dibuat, tak dilakukan perbuatan tadi. Dan orang yang mutaqaddimin tak buat juga pada masa orang-orang yang mutaqaddimin dan mutaakhirin. Pada zaman masa orang mutaqaddimin dan mutaakhirin pun tak dikerjakan perbuatan tersebut. Apa dia? Jumaat, lepas Jumaat buat Zuhur, tak dikerjakan. Di zaman orang mutaqaddimin, mutaakhirin. Mutaqaddimin, mutaakhirin ni ialah satu masa di mana sempadannya ialah Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, rahmatullah. Di zaman Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, di mana dua ni merupakan sempadan di antara dikatakan zaman mutaqaddimin dengan zaman mutaakhirin. Mutaqaddimin ni yang terdahulu hidup,
ulama-ulama besar yang hidup sebelum daripada Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, namanya ulama mutaqaddimin. Mereka yang hidup pula selepas daripada Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, selepas tu nama dia ulama mutaakhirin. Tu istilah. Jadi sempadannya ialah di masa hidup Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Tu sempadan dia. Maka Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ni, dia duduk zaman mana? Zaman apakah yang dia duduk? Yang dia berada? Zaman mutaqaddimin ke ataupun zaman mutaakhirin, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i? Maka di sini khilaf, berselisih ulama. Kata setengah dia ni duduk di zaman mutaqaddimin. Kata setengah dia duduk di zaman mutaakhirin. Sebab dia adalah sempadan. Itu mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Tak dibuat juga perbuatan tadi. Dan orang yang mempunyai ilmu, tak dibuat juga perbuatan iringi zuhur setelah mana Jumaat sah dah, di mereka-mereka orang-orang yang alim. Tak dibuat begitu. Sebab tu haram, tidak sah, tak dapat pahala, bahkan berdosa nah pula. Tak ada kerja, dapat dosa. Bukan kata tak sah saja-saja, tapi berdosa nah. Itu iringi zuhur setelah mana Jumaat itu sah. Nanti dia akan hurai nanti ni. Dan tiada pula yakni dikerjakan satu waktu, maknanya dua fardu tu, tak dikerjakan pula pada satu negeri yang muktabar, pada satu negeri yang dibuat hukum. Contoh seperti Mekah dan Madinah. Ahli Mekah dan ahli Madinah ni pun tak mengerjakan maknanya sembahyang dua fardu dalam satu waktu Jumaat, lepas tu iringi pula dengan zuhur. Tak dibuat di mana-mana. Maknanya zaman tak dibuat. Bahkan di Mekah, Madinah sekalipun tak buat juga perbuatan tersebut. Hanya dia nak cerita, hanya dikerjakan perbuatan tersebut, perbuatan iringi solat zuhur setelah mana Jumaat, hanya dilakukan di dalam negeri Mesir. Mesir je buat perbuatan ni. Perbuatan Jumaat solat dah, kemudian iringi pula dengan zuhur. Mesir je yang buat. Mana-mana negeri tak buat. Di zaman Nabi tak buat. Di zaman Khulafa Ar-Rashidin tak buat. Di zaman ulama-ulama yang terdahulu tak buat. Tapi di negeri Mesir buat perbuatan ni. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir sembahyang Jumaat. Kemudian diiringkan dengan sembahyang zuhur. Dia iring sembahyang zuhur ni, kemudian daripada menunaikan sembahyang Jumaat. Hanya buat di Mesir saja. Jadi sebab apa ni dikerjakan di Mesir dengan perbuatan tersebut? Jumaat, kemudian zuhur. Zaman-zaman lain tak buat, tapi buat di Mesir. Di Mesir saja yang buat ni. Kerana apa? Dengan sebab dikerjakan perbuatan tadi tu dengan sebab sangat banyak berbilang-bilang padanya, pada negeri Mesir ni. Ramai sangat, banyak sangat berbilang-bilang beberapa tempat, yakni beberapa tempat dikerjakan sembahyang Jumaat. Di Mesir banyak berlaku begitu. Banyak berlaku maknanya sembahyang Jumaat lepas tu zuhur. Jadi dilakukan di Mesir ni sangat banyak berbilang-bilang maknanya Jumaat ni. Kerana ini dia nak cerita, dan adalah pada negeri Mesir. Pada negeri Mesir ni beberapa mazhab ahli bagi negeri Mesir. Di negeri Mesir ni ada banyak mazhab. Rakyat dia tu banyak mazhab.
Tak sebagaimana kita Malaysia. Malaysia, hak kita ni majoriti ataupun boleh dikatakan rakyat Malaysia hak beriman, hak Islam ni dia mazhab Syafi'i. Indonesia, Selatan apa ni, Thailand, maknanya kita Nusantara ni Syafi'i. Ataupun kalau di negeri-negeri tempat yang lain demikian juga. Kalau negeri ni dia ada mazhab Hambali ke, mazhab Hanafi ke. Tapi di negeri Mesir tidak. Ahli-ahli negeri Mesir, rakyat negeri Mesir ni banyak berbilang-bilang mazhab di dia. Ada Syafi'i dan Hanafi, ada yang mazhab Maliki. Itu ramai. Banyak mazhab ahlinya. Lagi pula di negeri Mesir ni sangat banyak makhluk, sangat banyak manusia. Manusia terlalu ramai di negeri Mesir ni. Di negeri Mesir ni tak sama dengan kita. Orangnya sangat ramai. Maka di sinilah kita kena pergi tengok sendiri suasana di Mesir ni. Orang yang belajar di Mesir dia tahu. Saya tak belajar sana, tak tahu. Cuma boleh cerita aja. Boleh tanya-tanya orang. Maknanya di negeri Mesir ni terlalu ramai. Rumah ni hak sebiji-sebiji tak ada kat sana ni. Petikak habis rumahnya. Nak ceritanya ramai manusia di sana. Jadi oleh kerana itulah maknanya di sana apabila nak solat Jumaat dia tak boleh di satu tempat tu. Jadi masjid ni dia tak boleh. Kena banyak, tak muat, limpah. Boleh membawa kepada ramai lagi yang tidak solat Jumaat kalau hanya guna satu masjid di satu tempat tadi. Apa ni solat Jumaat hanya satu saja di sesebuah tempat tadi. Tak boleh. Dia kena banyak. Kerana dia ramai sangat rakyat-rakyat dia ataupun mereka hak duduk di Mesir ni. Itu di antara sebabnya. Kerana itulah maknanya mereka ni ada terjadinya solat Zuhur setelah mana Jumaat ditunaikan. Jadi di Mesir lepas Jumaat ada yang menunaikan Zuhur pula. Sebab apa? Sebab nanti dia akan cerita di sini terlebih dahulu kerana ramai sangat manusia di negeri Mesir yang menyebabkan Jumaat dilakukan berbilang-bilang. Banyak tempat melakukan Jumaat, dekat-dekat. Sini Jumaat, tepi dia Jumaat, gi sikit Jumaat, gi sikit ada orang mendirikan Jumaat. Begitu. Dia tidak kata satu tempat saja buat Jumaat dah. Banyak-banyak. Gi sikit je, ada selalu. Kalau kita tempat kita ni, kalau kat sini jauh sikit nak boleh ada Jumaat pula nu. Bukan kata duduk tepi ni je. Ni dekat. Ni di negeri Mesir. Tu di negeri Mesir sebab ramai sangat orang di sana. Gitu. Jadi katanya di Mesir ni, di negeri Mesir ni sangat ramai manusia sekira-kira tiada dapat berhimpun. Sekira-kira tak boleh nak berhimpun manusia tadi di negeri Mesir ni satu tempat atau dua tempat atau dua tiga tempat. Tak boleh nak buat Jumaat ni hanya pada satu tempat saja. Nak buat Jumaat ni bahkan dua tempat tak boleh dalam satu tempat tu. Mesti kena banyak. Kerana ramai sangat manusia di sana. Jadi lalu tu maka pada mazhab Imam Hanafi, di sisi pandangan mazhab Imam Hanafi, sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun. Maka oleh kerana itu di sisi mazhab kita Imam Syafi'i demikian perkelakuan tidak sah tu Jumaat tadi tu. Hanya sah yang mana Jumaatnya yang mula-mula akad takbir. Sini Jumaat, tepi ni sembahyang Jumaat, imam yang lain. Bangunan tu pula ada juga yang buat Jumaat. Di satu tempat tu dekat-dekat. Di satu kampung tu dekat-dekat. Mazhab kita Imam Syafi'i
Hanya satu sahaja hak sah. Itu pandangan yang muktamad. Satu sahaja yang sah. Siapa hak sah dalam banyak-banyak satu kampung tu buat Jumaat? Sini buat Jumaat, dekat-dekat buat Jumaat. Hak mana hak sah dalam mazhab kita Syafi'i? Yang mana awal sekali akad takbir. Dia hak sah. Hak lain tak sah habis. Kerana itu kena ulangi dengan zuhur. Sebab tu kena ulangi dengan zuhur. Jadi perbuatan nak cerita di sini, iringi zuhur ni tak dibuat di mana-mana tempat. Di mana-mana zaman tak buat begitu. Hanya berlaku di Mesir saja. Sebab apa berlaku di Mesir? Kerana ramai sangat rakyat dia. Kerana buat Jumaat tu banyak. Jadi oleh kerana tu, di sisi mazhab Imam Hanafi, sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun. Di satu negeri ni maknanya satu tempat lah. Satu tempat tu, satu dusun, satu kampung ni. Di sisi mazhab Hanafi, banyak buat Jumaat. Sah di sisi mazhab dia. Mazhab Imam Syafi'i tak sah. Tidak sah mazhab kita. Tapi mazhab Hanafi sah banyak solat Jumaat ni. Pada satu tempat. Pada satu kampung tadi. Tapi banyak. Tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Sah di sisi mazhab Hanafi. Kata sah di sisi mazhab Hanafi ni, dan jikalau ketiadaan sesak sekalipun, walaupun tak ramai orang, sah juga mazhab Hanafi. Bukan kata kena ramai, masjid tu tak muat, limpah, menyebabkan ramai orang yang tak boleh solat Jumaat. Okey, bolehlah kita buat Jumaat yang lain pula pada tempat yang tersebut. Tidak, mazhab Hanafi boleh semata-mata. Walaupun masjid tadi belum penuh. Walaupun hanya 2 baris, hanya cukup 40 saja di masjid tu. Tak kira. Ramai ke manusia, tak ramai ke manusia, di satu tempat, di satu kawasan, boleh mendirikan banyak solat Jumaat. Ni di sisi mazhab Hanafi. Maka tak kala itu, tak kala di sisi mazhab Hanafi tu boleh banyak Jumaat ni, berkehendaklah oleh orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i mengulangi sembahyang zuhur, mengulangi kemudian daripada sembahyang Jumaat. Ulang sebab apa? Sebab berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak ataupun banyak kerana apa kena ulang? Sebab berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak. Kerana itulah di sisi mazhab Syafi'i kena kita ulangi sembahyang zuhur tadi. Mazhab Hanafi sah. Tu kita kena tahu kat situ dulu. Sebab apa berlaku di Mesir iringi solat zuhur? Sepatutnya haram. Kira hukum asal haram solat Jumaat, lepas tu buat pula zuhur, tak boleh. Haram, berdosa. Boleh dosa nak buat macam tu. Tapi berlaku juga di Mesir. Sebab apa? Kerana ramai sangat. Bila ramai, tak boleh nak buat Jumaat di satu kawasan tu hanya satu saja yang buat. Tak boleh. Kena ada banyak. Di satu tempat tu kena ada banyak. Jadi hak banyak ni mazhab Hanafi kata boleh. Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Mazhab Hanafi kata boleh. Jadi orang yang berada di Mesir yang bermazhab Syafi'i, mazhab dia tak boleh. Kerana hanya sah satu saja. Jadi di kawasan tu ada 4 solat Jumaat contoh. Satu sahaja yang sah. 3 lagi ni tak kira. Kerana itu di sisi mazhab Syafi'i, hak solat di Mesir ni, dia pun ulangi. Dia mengulangi. Setelah daripada solat Jumaat, dia iringi pula dengan solat zuhur. Sebab mazhab Syafi'i tidak sah berbilang-bilang Jumaat. Gitu. Lalu tu
atau banyak berbilang-bilang Jumaat, atau dengan sebab banyak berbilang-bilang Jumaat, kita ulangi itu sebab banyak berbilang-bilang Jumaat. Di Mesir ni dia ulangi solat Zuhur kerana banyak berbilang-bilang Jumaat, kerana memelihara akan qaul, akan pendapat ulama yang mengata tiada sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri sekali-kali. Semata-mata tak sah. Mazhab kita Syafi'i tidak sah. Sekali-kali, sama ada sesak satu masjid ataupun tiada bersesak di satu masjid, tak boleh. Mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi boleh. Sebab tu dia iringi dengan solat Zuhur. Maka hasilnya, yakni maka kesimpulannya, dia nak ceritanya pada masalah Jumaat ni, pada masalah Jumaat yang berbilang pada satu negeri ataupun satu dusun ni, tiada sunyi daripada dua perkara, dua sebab. Yang jadi banyak buat Jumaat ni di satu-satu negeri ni, dua sebab ni saja. Ada kalanya kerana hajat sesak, kerana hajat iaitu ramai manusia. Maka kalau hajat ni maka diharuskan berbilang, boleh buat Jumaat banyak qadar hajatnya. Hajat orang ramai, hajat ramai orang tadi, atas qaul yang muktamad di sisi pandangan yang kuat. Jadi di sisi pandangan yang kuat, kalaulah kita di satu tempat nak mendirikan Jumaat, tu banyak di satu tempat, di Bandar Puteri ni, depan tu sikit je, keluar sikit je ada Jumaat pula. Boleh ke tak boleh? Kalau kira-kira di sisi mazhab kita Syafi'i, tanpa hajat, kalau orang tu muat kat sini ni muat, tak boleh nak buat di tempat yang lain. Tak boleh dah. Melainkan tempat-tempat jauh sikit daripada kita. Tapi kalau nak buat dekat-dekat, tak boleh dah. Itu kalau manusia tu tidak bersesak-sesak, mazhab kita Syafi'i. Kalaulah ramai, terlalu melimpah orang tadi tu, maka pada ketika itu diharuskan berbilang-bilang Jumaat, baru boleh. Di satu tempat di Bandar Puteri ni, contohnya ada 2 ataupun ada 3 yang mendirikan sembahyang Jumaat. Sebab apa buat begitu? Kerana ramai sangat manusia. Tak boleh sekira-kira, tak boleh nak dihimpunkan pada satu tempat sekira-kira. Tapi kita ni boleh buat luah lagi ni. Hak di Mesir ni lain, dia ramai sangat. Jadi kat sini tak boleh lah. Cuma nak cerita mazhab Syafi'i, kalau terlalu ramai, boleh juga. Boleh pandangan mazhab Imam Syafi'i. Manakala boleh, maka sahlah segala Jumaatnya Jumaat bagi satu negeri yang berbilang-bilang tadi tu. Sama ada yang dahulu Jumaat yang jatuh, yang dahulu maknanya Jumaat yang jatuh terlebih awal, maknanya dia yang akad takbir dulu di masjid ni, ataupun yang kemudian yang akad takbir selepas daripada tu Jumaat yang lain pula, tempat yang lain, di tepi yang lain, ataupun bersamaan sama-sama. Di sini pun Allahu Akbar, kat sana pun Allahu Akbar. Sahlah. Kerana apa? Kerana mengikut pandangan yang kata harus jikalau ramai sangat manusia. Kerana inilah maknanya. Tetapi sunat diiringi dengan zuhur. Jadilah hukum keluarnya sunat diiringi, dihubungkan dengan sembahyang zuhur pula. Siapa yang jatuh kemudian, yang akad takbir kemudian, ataupun yang bersamaan. Sebab apa sunat? Kerana hendak memeliharakan akan perkataan, akan qaul yang tiada mengharuskan berbilang-bilang Jumaat. Inilah timbul soal ulang solat zuhur ni.
Kerana apa? Kerana contohnya di sini ada Jumaat dah. Keluar sikit je, ada pula solat Jumaat. Sikit lagi, ada pula solat Jumaat. Jadi ada 3 kat sini saja. Ni di Bandar Puteri saja ada 3 contohnya. Jadi, hak mana sah? Pandangan yang muktamad tadi kata kalau ramai manusia, kerana limpah sangat manusia, sekira-kira tak boleh nak himpunkan pada satu tempat, maka boleh buat berbilang-bilang Jumaat. Kalau begitu, yang mana-mana angkat takbir dulu semua sah. Ataupun yang bersamaan sekali angkat takbir Allahu Akbar di masjid A, di surau B pun Allahu Akbar sekali, sah kesemuanya. Walau bagaimanapun sunat kita ulangi nanti, sama ada yang solat di masjid A, di surau B, di surau C ni, sunat dia kena ulangi solat zuhur. Maaf, sunat dia ulangi solat zuhur. Yang mana sunat di antara 3 ni? 2 daripadanya sunat ulangi zuhur. Yang mana? Iaitulah yang angkat takbir bersekali ataupun yang angkat takbir kemudian. Yang angkat takbir paling awal haram dia ulangi solat zuhur. Itu masalah dia. Haram ulangi solat zuhur. Siapa? Sekiranya di sini berlaku solat Jumaat ni, di satu tempat ni di Bandar Puteri kita ni berlaku solat Jumaat beberapa tempat. Yang mana sunat ulangi kalau mengikut pandangan yang muktamad sah, iaitu yang mana angkat takbir kemudian ataupun yang bersekali, ataupun yang mula-mula angkat takbir masjid ni Allahu Akbar dia hak awal sekali. Semua ahli-ahli hak solat di surau ni tak boleh lagi dia ulangi dengan sembahyang zuhur. Adapun hak surau B, surau C, yang tu dia kena ulangi solat zuhur. Dengan makna sunat ulangi dengan solat zuhur, kerana nak memeliharakan pendapat yang kata masih lagi mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan tak boleh berbilang-bilang Jumaat. Itu sunat. Dan yang jatuh dahulunya itu Jumaat yang angkat takbir awal sekali, haram ia iringi zuhur kemudian daripada Jumaatnya. Tak boleh dah. Dia nak ulangi dengan zuhur, tak boleh dah. Hak angkat takbir awal sekali ni, hak masjid mana-mana tempat yang angkat takbir dia hak awal sekali, haram dia iringi dengan solat zuhur. Kerana apa? Kerana sah Jumaatnya dengan tiada khilaf lagi padanya pada sah tersebut. Di orang hak awal-awal angkat takbir, dia tak boleh lagi untuk ulangi, haram. Maka tak kala itu tiada sah sembahyang zuhurnya, zuhur mereka yang angkat takbir awal sekali ni. Masjid ni dia yang awal sekali angkat takbir, tidak sah kalau dia nak iringi dengan solat zuhur yang kemudian daripada Jumaat yang sah dengan ittifaq ulama padanya, maka dia haramlah untuk mengulangi solat zuhur. Jadi ini perkara tidak berlakulah di negeri kita ni. Di negeri kita ni maknanya dia ada kriteria ataupun daripada pihak jabatan yang membenarkan kat sini boleh solat Jumaat. Dia ada kira-kira dah. Kalau kita di sini cuma nak cerita ni, di Mesir berlaku demikian. Maka kerana itulah ada yang mengiringi setelah daripada tu solat zuhur. Adapun di kita tidak, haram. Maknanya kita iringi pula dengan solat zuhur. Bila mana solat kita Jumaat, maka sah dah solat Jumaat kita. Tak perlu lagi kita iringi dengan solat zuhur. Yang berlaku ni di Mesir kerana ramai sangat manusia di sana. Habis kat situ. Dan jika kita kata sebab diiringi zuhur itu serta diperoleh bilang-bilangannya, wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni satu kitab saja kita baca.